para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Lance Ayub. Kisah yang bertajuk Makmum. Bismillahirrahmanirrahim. 4 tahun lepas, saya pernah bekerja dengan seorang majikan berbangsa India di Rawang, merangkap sebagai pemandu peribadinya. Pejabatnya berpusat di Kuala Lumpur dan di Kelang. Saya bukan nak bercerita tentang pekerjaan, tetapi ingin kongsikan dengan anda semua pengalaman saya sewaktu pernah bersolat lalu diikuti jemaah yang tiba-tiba muncul. Kisahnya begini. Satu hari, saya membawa majikan saya ke pejabatnya di Kelang, iaitu tempat ni terpaksa dirahsiakanlah. Waktu tu bulan puasa. Memandangkan waktu setibanya di sana, jam menunjukkan pukul 6.50 petang. Setelah menurunkan majikan saya meminta izin dengannya untuk membeli makanan berbuka. Majikan saya memang memahami saya sebagai seorang Islam dan dia memang tidak menghalang waktu saya untuk berbuka maupun solat. Saya pun pergilah ke kawasan sekitar untuk mendapatkan juadah berbuka saya pada hari itulah. Sebaik saja masuk waktu berbuka, saya pun berbukalah, hanya di dalam kereta saja. Setelah selesai, saya mula mencari tempat untuk bersolat. Selalunya, saya akan berbuka di sekitar Kuala Lumpur dan bersolat berdekatan dengan pejabatnya di sana. Tetapi, hari itu saya pertama kali berbuka di kawasan Kelang, memandangkan majikan saya ingin melawat branchnya di situ. Setelah selesai berbuka, saya cuba mencari masjid berdekatan. Tetapi menurut orang di situ, masjid agak jauh dari kawasan ofis. Jadi saya pun membatalkan niat saya kerana bimbang majikan saya akan telefon untuk berangkat ke tempat lain pula. Biasalah, pemandu lah katakan, mesti kena bersiap sedia dengan pantas kan? Saya pun bertanya orang di sekitar, dekat mana ada surau? Dan ada seorang pekerja dari bangunan tu mengatakan surau berada di tingkat 2. Alhamdulillah, memudahkan urusan jika ada surau yang berdekatan. Saya pun terus masuk ke dalam bangunan tersebut yang hanya kelihatan 2 orang pengawal keselamatan yang berada di pos security dalam bangunan tersebut. Saya pun terus menghampiri pengawal tersebut. Assalamualaikum, Encik, maaf ya, surau ada di mana ya? Waalaikumsalam, ada tingkat 2, tapi pengawal tu terdiam. Tapi apa Encik? Tanya saya. Dia pun macam serba salah nak beritahu sesuatu. Kat atas tu gelap. Dah tak ada siapa dah dalam bangunan ni. Ramai dah balik dah. Jadi lampu semua kami dah tutup, kata pengawal tu. Tak apa, lampu boleh buka kan? Tanya saya. Boleh. Nanti dah naik tu, keluar lift terus ke kanan. Nanti tepi dinding ada suis. Awak pasang lampu dulu. Lepas tu awak terus ke depan, ada lorong belah kanan, awak masuk situ. Jalan ke depan sikit, awak jumpa toilet. Lepas tu awak terus lagi, nanti awak jumpa surau. Okey, baik Encik, terima kasih ya. Saya pun terus menuju ke lift. Encik, bukan lift tu, guna lift belakang, kata pengawal tadi. Dia menunjukkan dengan jarinya mengarah saya ke suatu lorong yang dah gelap. Saya pun mengikut arahannya. Saya mula rasa tak selesa lah, kerana saya terpaksa melalui ruang yang berbeza dari apa yang saya sangkakan. Jika lift depan security tu hanya digunakan untuk naik ke ruang pejabat yang melebihi dari tingkat 6 ke atas. Tetapi jika untuk tingkat 1 hingga 5, kena gunakan lift yang lain pula. Kerana level 1 hingga 5 adalah ruang fasiliti seperti gym, surau, kafeteria dan lain-lain lagi. Memang jalan menuju ke lift yang dimaksudkan tu pun dah gelap
gelap gelita. Lampu telah ditutup sepenuhnya, memandangkan tiada orang yang akan menggunakan level 1 hingga 5 pada waktu itu lagi. Saya cekalkan hati. Memandangkan dah terlepas cakap dengan pengawal tadi, dia dah maklumkan tak ada orang dah. Tapi saya yang degil. Saya pun terus menekan butang lift. Pintu lift terbuka dan sebaik saja terbuka, lampu di dalam lift pun berkelip untuk menyala. Dalam hati saya, memang sahlah ni, tak ada orang ke atas tu. Lampu lift pun baru menyala. Saya pun terus tekan tingkat 2. Setiba pintu lift terbuka, saya dapati ruang di tingkat 2 tu memang gelap. Hanya cahaya dari lift menerangi ruang tersebut. Saya pun berjalan ke kanan seperti yang telah diberitahu pengawal tadi. Dengan cepat, saya berjalan sebelum pintu lift tertutup semula. Dan saya sempat memetik suis lampu sebelum pintu lift tertutup. Lampu di lorong tingkat 2 tu pun menyala. Saya berjalan mencari lorong ke surau. Apabila setiba di lorong tersebut, saya melihat signboard tandas dari surau di dinding. Tetapi saya tak jumpa suis lampu untuk lorong tersebut. Dalam kesamaran, saya terus memasuki lorong tersebut dan melalui tandas lelaki dan perempuan sebelum sampai di pintu surau. Saya pun masuk dengan memberi salam. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Saya petik suis di tepi pintu. Dan saya dapati ruang di dalam surau terbabit agak sederhana. Saya melihat di hujung dinding dalam jarak 15 kaki dari pintu masuk itu kelihatan tempat mengambil wuduk. Alhamdulillah, tak perlu saya ke tandas untuk mengambil wuduk. Saya pun terus mengambil wuduk. Setelah selesai, saya pun merentangkan sejadah arah kiblat. Kiblat dalam surau tersebut menghala ke dinding pintu masuk. Jadi tidak ada pintu lain masuk ke dalam surau tersebut melainkan pintu yang satu tu saja. Saya pun memulakan solat saya. Sebaik selesai membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, tiba-tiba saya terdengar bunyi paip air tempat ambil wuduk di belakang saya dibuka. Dalam hati saya ni, sudah, siapa pula yang main air ni? Memang tiada sesiapa pun waktu tu. Saya meneruskan solat saya walaupun tumpuan saya agak terganggu dengan bunyi air tersebut. Bacaan dalam solat saya tidak dibaca dengan kuat, tetapi suara saya ketika itu dapat didengar melalui telinga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lebih kurang macam itulah. Selesai rakaat pertama, tidak ada apa-apa yang mencurigakan. Namun, apabila masuk rakaat kedua, selepas habis membaca Al-Fatihah, saya terdengar suara seakan ada yang berimamkan saya di belakang. Waktu tu, perasaan saya agak tenanglah, kerana kedengaran suara-suara terbabit sedang menyambung membaca surah Al-Fatihah, walaupun saya samar-samar mendengarnya. Saya pun yakin memang ada yang datang berjemaah dengan saya waktu tu. Saya pun terus memperkuatkan bacaan saya, dan apabila rukuk, suara itu semakin jelas kedengaran mengikut apa yang saya perbuat dalam solat. Fikiran saya hanya fokus kepada solat saja, memandangkan hati saya berkata, ia juga makhluk Allah. Saya teruskan solat saya sehingga habis. Apabila memberi salam, saya menoleh ke kanan dan kelihatan ada kelibat beberapa orang di belakang saya melengkapkan satu saf di belakang. Anggaran saya lebih kurang 5 atau 6 orang lah. Dan apabila saya memberi salam ke kiri, kesemua kelibat tadi hilang dari pandangan. Saya beristighfar dan cuba menoleh ke belakang. Astaghfirullahalazim.
Namun, tidak ada sebarang kesan ditinggalkan. Saya berwirid seketika dan berzikir sebelum saya selesaikan solat saya dengan doa. Suasana dalam surau ketika itu tenang dan dingin. Bau minyak atar kasturi kuat menyengat ke dalam hidung saya sejak saya sedar paip air dibuka. Setelah selesai, saya pun kembali semula ke bawah dan mematikan semua suis lampu semula. Setiba di bawah, saya melihat pengawal tadi juga baru habis solat di satu ruang dalam biliknya. Saya pun senyum padanya. Dia bertanya pada saya, dah solat dah, Encik? Dah, Alhamdulillah, jawab saya. Lampu semua dah tutup? Dah, jawab saya. Ada apa-apa tak? Tanya pengawal tu. Tak ada apa-apa pun, jawab saya sambil tersenyum. Dalam hati saya, pengawal ni mesti tahu apa yang ada di tingkat 2 tu lebih-lebih lagi di surau. Kalau tak, takkan dia bertanya begitu. Saya pun hanya berdiamkan diri lalu keluar ke arah kereta untuk sambung menunggu majikan saya. Itulah kali pertama dan terakhir saya dapat bersolat di situ. Selepas beberapa bulan, saya pun berhenti kerja. Sekian.